Assalamualaikum, bertemu kembali saya Amira Malik ataupun dikenali sebagai Mamira Lins. Okey, hari ini topik utama saya dalam dunia saya hari ini, saya nak bercerita pasal lasik mata. Dalam Y Studio. Kenapa saya buat lasik mata? Saya memakai cermin mata dengan power permulaan waktu darjah 6 ataupun umur 12 tahun. Masa tu power saya dalam 300 macam tu lah. Untuk korang-korang semua 300 tu mungkin biasa kot. Bagi saya permulaan tu memang sangat tinggi. Okey. Sehingga kini umur saya 27 tahun. Power saya adalah 800. Okey, kerjaya saya adalah seorang jurugambar. Bila jadi jurugambar ni, bila pakai cermin mata ni agak jadi pergerakan saya jadi orang kata terbantuk sikit sebab spek kan dengan mirror tu dengan eye view kita tu susah sikit lah. Okay, lepas tu saya buat research apa yang boleh saya buat untuk kurangkan lagi power saya. Okay, ada orang kata makanan lah apalah semua tu lah. Saya cuba makan dengan carrot susu semua dengan timun lah apa semua, so tak jadi. Okay, so saya pun berfikirlah untuk buat nak buat spek. Okay, dengan continue buat spek je lah. Alah, okay je lah spek semua kan. Okay, untuk pengetahuan korang semua, costing buat spek untuk diri saya yang seorang fotografer dan editor, yang selalu editing, yang mengadap komputer 24 hours, tak adalah 24 hours sangat, 12 hours kan, macam tu. Satu spek tu dalam 3,000 lah sebab saya kena ada coated UV coated untuk tengok skrin tu. Untuk lagi saya punya eye ni lagi sedap lah. Lepas tu saya suka dengan driving, so saya nak ada image transition, UV transition, gelap, cerah, semua tu pun kena. So that's why lah harga satu spek saya tu, ni maksudnya timing saya kena eye drop. Untuk pengetahuan korang semua, costing untuk buat spek saya dalam range 2,000 ke 3,000. Kenapa 2,000 ke 3,000? Saya buat untuk UV protector dengan screen protector. Lepas tu saya ada suka bila driving, saya suka daripada gelap, cerah semualah bila jumpa sunlight macam tu lah. Okay, so saya akhirnya buat decision untuk buat lasik. Saya cari dekat Google semua, dengan YouTube. Saya jumpa satu blog ni. Dia bagi list 10 lasik terbaik di Malaysia. Dan saya terjumpa satu tempat ni. Tempat ni dirahsiakanlah. Dia murah untuk saya, dalam RM3,000 untuk 2 mata. Okey. Cumanya yang saya tak gemarnya di situ sebab costing plus minus jadi 10,000 sebab ubat kena bayar, tu kena bayar, ni kena bayar, next appointment kena bayar tu lah. Pasal ada juga orang cakap mata dia makin kabung, yang terbah teruk semualah. Okey. Jadi saya pilih saya pilih Prof Mohaya Eye Lasik Center yang terletak di Kajang. Okey. Kenapa saya pilih beliau? Kenapa saya pilih Prof? Ini memang saya bangga gila lah. Saya akan cakap, kalau Prof tengok video ni, saya akan cakap jujur, Prof, saya pilih Prof sebab diri Prof sendiri. Sebab Prof punya pengalaman, award Prof dan review yang sangat baik di Facebook. Lepas tu, bukan nak cakap harga tu jadi nohal harga Prof memang orang lain kata memang macam tu lah. Tapi bagi saya, insyaAllah saya boleh kumpul. Apa yang kita nak tu kita kena kumpul, last dapatlah macam tu. Okey. Yang paling penting, Prof adalah seorang muslimah dan Prof seorang perempuan. Dan Prof sendiri yang buat rawatan lasik untuk saya. Saya nak cerita kisah gembira saya, hari terbesar dalam hidup saya. Saya buat satu perubahan yang besar daripada power spek saya 800 ke zero. InsyaAllah zero untuk selamanya, insyaAllah. Okey.
Okay, pada 18 Ogos 2020, hari Selasa jam 12 tengah hari, saya buat temu janji di Prof Muhaya Eye LASIK Center terletak di Johor, minta maaf, di Kajang. Okay, first bila datang kita macam biasalah musim PKP ni kita akan scan QR code kat MySejahtera, check temperature, semua tu. Lepas tu kita bagi nama dan bagi IC untuk dia confirmkan balik betul ke yang kita buat temu janji ni, betul ke beliau, macam tu lah. Okey. Lepas tu saya duduk. Oh ya, sebelum tu untuk pengetahuan semua, saya book untuk buat temu janji ni dalam sebulan sebelum. Sebenarnya boleh buat lagi cepat, tapi saya yang nak buat sebulan sebelum sebab nak kumpul duit. Kumpul duit untuk buat lasik ni. Okey. Bila nombor tu kena panggil, first kena panggil, saya pergi ke bilik vision room, dia panggil VR1. Dekat situ ada banyak-banyak mesin, nanti saya akan selit-selitkan gambar macam mana mesin-mesin tu semua. Dia ada untuk cek saraf mata, kornea korang semua. So yang macam mana korang tengok dekat balon yang mesin nak buat spek tu kan, nak tengok power mata kita berapa kan, ada balon-balon tu kan. Mesin tu pun ada kat situ. Okey, cuma beza dia ada 6 mesin. 1 2 3 sini. 1 2 3. Macam tu. Okey. Kemudian lepas daripada bilik VR tu, saya tunggu luar. Lagi sekali kena panggil ke bilik, nama dia optometris. Maafkan saya kalau saya salah sebut ke apa. Dekat situ dia macam bilik yang korang tengok visual huruf-huruf tau. A besar ke, B besar ke, apa baca, kita baca bawah tu, dia akan try error dengan mirror lens semua tu lah. Pakai spek macam tu kan, comel tu kan. Macam tu juga. Okay. Staff nurse yang assist saya masa tu adalah Afifah. So Afifah ni terangkanlah apa yang patut. So Afifah bagi tahu mata saya ni sesuai ke tak semua kan. Untuk skor nak buat lasik ni adalah point dia adalah 470. So saya punya skor point mata saya adalah 540. So alhamdulillah kornea saya sihat. Saraf mata belakang saya pun sihat. So alhamdulillah lah. Okey. Lepas tu keluar daripada bilik tu, saya tunggu dalam beberapa minit kemudian pergi ke bilik consultation room. Dekat consultation room tu barulah jumpa dengan Prof Muhaya. Jom saksikan video saya jumpa Prof Muhaya untuk pertama kali. Kita sekarang ada dekat Kajang, Pusat Mata dan Lasik Prof Muhaya Eye LASIK Center dekat Kajang. Masa tu punya more than 470, you have 514 ketebalan kornea kat sini ya, ketebalan kat sini. Lepas tu kita punya saraf semua sihat. Okay, kalau tengok sini, ini saraf kat dalam mata sangat sihat ya, tidak ada area merah. Okay, semua sihat, tidak ada glaukoma. Lepas tu tengok retina pun bentuk sihat ya, hijau semua, perfect. Kemudian tengok kornea. Kornea tu tempat yang ini kita nak buat ni kan, make sure dia bentuk dia normal. So dekat kornea ni dia punya bentuk, tengok sini normal 84, dia punya K semua memenuhi kriteria ya. So all the criteria memenuhi lah. So you pass straight away. So buat flatness bagus sebab power tinggi. Power masa tu dia 800, bukan silau 875. Jadi 750 silau 100, 850. Okey, so insyaAllah kita boleh buat dia. Nak buat hari apa nanti insyaAllah? Khamis. Boleh tak? Boleh.
Betul tak tanya. Doktor sendiri akan buat? InsyaAllah. Yang buat sini prosedur saya je lah. Orang lain tak buat. Jadi operation yang cataract yang lain tu orang buat lah. Mana yang operation orang yang boleh buat, orang buat. Saya buat yang orang tak boleh buat. Jadi Lekat spek tu. Tok lagu sini. Tok depan saja tak payah ikut lampu. Dari sentuh sini, thank you. Dari sentuh. Anda sentuh dari depan. Itu saja mata dia. Depan nanti kita akan nampak situ. Itu siapa? Kita sihat, jernih, tidak ada penyakit, tidak ada paru, tidak ada cataract ya. Kita punya lens kita ni tidak ada cataract, jernih, sihat. Okey. Ini saraf kita. Perfect. Perfect. Anda belakang. Saya nak tengok lagi nak ikut saja arahan saya, tengok ke mana. Saya tak arah saya. Saya tak arah saya. Pandang bawah. Bawah dan kiri. Atas dan kiri. Straight atas. Dan kanan. Straight kanan. Bawah dan kanan. Pandang bawah. Bawah dan kiri. Straight kiri. Atas dan kiri. Straight atas. Dan kanan. Straight kanan. Bawah dan kanan. Perfect. Alhamdulillah, congratulations. So boleh buat, kita buat teknik flapless. Saya akan tunjuk kat mana kita nak buat. Okay. So kita nak faham mata kita. Kat depan ni cornea kita. Okay. So apa kita nak buat ialah kita buat operation tu pada bahagian sini cornea. Ni kita tak sentuh, tapi hari ni kita to make sure that cornea ni sihat. So pada hari yang kita buat tu, contact lens akan sentuh mata jantung. Okay, so laser tu akan lalui kat sini, kemudian kita buat operation tu atas ni. Sebahagian daripada cornea saja. Kawasan ni lah, kawasan yang kita buat ni. So, kalau smile tu Smile ni lah, flapless. semua ke? Sikit, kita buka sikit. Okey. Kalau LASIK dia semua terangkat, tertarik balik kan. So contohnya macam gini, kalau kita buat smile, kalau kita buat LASIK, kita kena buka macam ni, flat. Kita bakar yang ni, bakar, kita tutup. Okay. Kalau smile, kita tak buka langsung. Atau flapless, tak ada, ni flat kan, kita flapless kita gini. So luka sikit. So tak ada pantang, boleh berenang lepas seminggu. Besok boleh jogging, boleh bawa kereta semua. Okay, insyaAllah. Buat ni 5-6 jam kerja betul. Okay, lega. Jom kita ambil gambar. Oh. Boleh saya dapatkan kamera kan? Kita ambil gambar dia. Cik duduk dekat sini. Oh, okey. Okey, dah habis. Dah Dah sekali mana masuk. Oh. Boleh? Boleh saya dapatkan kamera? Okey. Gambar. Satu, dua, tiga. Okey. Puas hati? Ada soalan? Kamis tu pukul berapa? Kamis, I akan buat. Okey. Kita akan bagi tahu kat depan. So kalau buat Kamis tu, kita boleh pergi MC Kamis dan Jumaat, weekend tu rehat. Oh, weekend tu yang kerja. Ya, okey lah. So kalau buat Kamis, kita pergi MC Kamis, Jumaat, Sabtu tu dah okey dah. Okey. Okey, Tahniah. Assessment tadi puas hati? Alhamdulillah. Everything good, fast. Semua Everything is fast faham. kan? On time. Sampai pukul berapa tadi? 12.30. Wow. Belum. Wow. Cepatnya 2 jam. Sampai 2 jam setengah dah siap. Good. Thank you. Saya akan do lots of things. Selamat Thank Terima you kasih, for Prof. coming ya. Thank you. Okay, Thank you. sama-sama. Inilah keadaan bilik surgery.
So, yang boleh tengok ni hanyalah pesakit, keluarga pesakit sahaja yang boleh berada dalam bilik ni. Alright, sekarang korang sedang saksikan kemasukan saya ke bilik bedah, bilik surgery. Dalam dekat tempat ni memang dia panggil bilik surgery surgery room, memang dia fully English sebenarnya. Jadi saya akan baring dekat katil tu. Ada staff nurse yang akan cerita semua. Sebenarnya korang bila masuk bilik ni memang dengan rasa tenang lah, sebab dengan alunan selawat dengan wirid dia, Masya Allah. Okey, dia pakaikan saya berbagai jenis ubat. Saya tak tahulah jenis ubat apa. Yang saya hanya tahu, yang terakhir adalah ubat kebas mata lah. Okey. Ada yang dipakaikan tip dekat hidung saya tu adalah untuk bagi supaya tak jatuh kena dekat pernafasan saya tak kena naik macam tu. Macam tu lah, something like that lah. Okey. So, katil saya bergerak ke mesin tu. Okey. Inilah yang detik yang dinanti-nantikan semua.
Itu adalah Prof Mohaya, owner kepada Air dan Nasi Center. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buat lasik flapless. Flapless tu maksudnya saya tak buka semua lens mata saya, dia tak laserkan bulat yang besar, dia just diameter yang kecil saja. Korang kata radius lah, radius dia adalah kecil. Hujung macam tu je. Okey, jom saksikan. Kalau anda semua perasan sekarang ni nampak titik tu kan, yang blip-blip-blip tu kan. So bila nampak titik yang blip-blip tu, dia warna hijau tau. So bila warna hijau tu kita nampak, kita akan cakap yes. Macam tu. So kena cakap yes. So Prof teruskan buat lasik flapless tu. So saya tak boleh ada apa-apa movement. So, mata saya kena tegak terus je. Walaupun cahaya hijau tu pergi, saya tak boleh bergerak ke mana-mana mata saya. Saya kena relax, tahan nafas. Korang mesti tertanya, tak terkelip-kelip mata ke? Tak. Kan saya dah cakap awal tadi. Kita dah letak ubat kebas mata. So korang kena ikut peraturan dia. Ya. Dunia ni memang kena ikut peraturan. Kalau tak ikut peraturan tu yang jadi macam-macam kan. So kat sini saya satu saat yang terakhir saya terpandang ke arah lain. Saya pandang point yang warna hijau tu. Sepatutnya jangan pandang point warna hijau tu. Sebenarnya kat situ ada saluran darah saya terpecah sikit. Tapi tak ada apa-apa, jangan risau. Tolong jangan risau. Tak ada sakit sikit pun, tak sakit insya-Allah. Tapi alhamdulillah saya jujur dengan korang semua, tak ada sakit walaupun sikit. Okey, jadi bila buat yang lepas dia bakar mata saya tu, dia buangkan selaput yang tidak sepatutnya ada. Jadi mata saya jadi cerah lah lepas tu. Sebelah kanan dah buat, mata sebelah kiri pula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Seterusnya mata kiri. Mata kiri ni saya dengar arahan yang dengan sangat bagus. Okey, alhamdulillah saya ikut cakap Prof. Jadi dia tak ada luka apa-apa pun tak ada. Sebab saya ikut cakap Prof. Itulah dalam dunia ni memang kita kena ikut dalam peraturan lah. Kalau dia cakap dia ikut cahaya hijau tu, tengok cahaya hijau tu, jangan ikut dia ke mana-mana, jangan ikut. Hanya anak mata kita pandang atas je. Itulah sebenar-benarnya. Bila dah dapat cahaya hijau, cakap yes. Bila cahaya hijau tu pergi ke mana-mana, jangan ikut mata, hanya lurus ke depan sahaja. Relax, tarik nafas dan macam biasa. Kalau korang nak tahu masa tu memang Prof Subhanallah. Dan Prof baca wirid apa saya tak ingat lah, tapi memang sangat tenang. Sedangkan Prof berwirid pun ada, dan dengan berlatarkan background orang wirid dengan selawat pun ada juga. Memang sangat tenang dan sejuk. Sebab tu dah ada letak selimut. Macam tu. Okey, lepas tu bila dah selesai, Prof cakap, Puan, saya tak suka panggil Puan ke Cik, so Prof tahu. Prof panggil saya Mira. Mira, suami Mira kat situ ya, ada dekat bilik tu ya. Prof cakap macam tu. Cakap tanda bagus, cakap thumbs up. So saya pun cakap thumbs up dekat suami saya. Okay, macam tu. Macam detik tu memang terharu lah. Memang siapa sangka benda ni saya akan buat. Siapa sangka. Alhamdulillah. Kalau korang jadi saya pun korang akan nangis lah. Alhamdulillah selesai. Yeay, berjaya.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. I can see you. Wow. Dahsyatnya. Itu dahsyat. Dia tak bagi pakai pelindung mata tu ke? Ada. Dia buat kepas mata. Bukan kan? Maksudnya Tak, kita kena tengok sinaran tu. dia bukan kan? Yang ni sekarang ni. Ada dia bagi ubat tu pas. Kau ubat? Yang tu kalau orang surgery katarak ke apa. Itu Oh, yang macam cermin tu tak ada. tu tak ada. Oh. Kalau orang katarak. Dia terus okey ni I eh? can see you, seriously. I can see you. Nangis lah. Tunggu jumpa doktor cakap apa. Bawah sekali. CEH, Bawah sekali. EHS, Bawah sekali. EFTCD. Masya Allah. Hello ibu. Nah, Hello ibu boleh? guru biru ABYTO, Yes. PBAYZO, Masya Allah. FT, Masya Allah. AHR, OHPNC. Okey. Berapa pengalaman buat dengan siapa? Wow. Macam nak peluk prof saya. Tak boleh. Tapi pasal Ya, tahan. Ya, tahan. Sabar je. Dahsyat sangat mudah kan? So rugi kalau takut kan? Hmm. So sebenarnya takut-takut tu dalam minda kita. So hidup kita dalam minda. Orang berjaya minda dia sentiasa optimis. Antara kita tengok minda dia. Kalau yang dia cakap negatif tu memang hidup dia tak ke mana lah. Okay, so everything is good. Semua Tuhan buat elok. Hidup jadi pemberi, bukan penerima. Okay? So tak payah hidup untuk suka orang suka, tak payah. Tak mata. Tahniah, syukur, perfect. Tak mata. Wow, amazing. Sangat best. Sangat bagus. Gerak. Tak mata. Sekejap, sekejap. Tak apa, sekejap saja. Tak mati saja. Ambil gambar Izzat, good. Saya nak tunjuk kenapa mata jadi foggy. Okay. Tengok sini kenapa mata foggy, sebab kita tekan tadi kan? Okay. So luka dia sikit sini, kecil, empat kan? Ini sikit, sikit kan? Dah bersenam jam dah boleh baik insyaAllah. Okay, jom ambil gambar. Peluk tak boleh ah? Dah kena ambil gambar. Your phone lah. Open ni pula. Okay. Channel saya sendiri boleh? Oh, channel sendiri. Apa nama channel? Baru buat Maimira Lisen. Nanti saya tag dekat. Boleh. Thank you so much for this. Thank you. Daripada mula perjalanan sampai habis. Wow, baik. Sebab sebelum saya datang sini saya buat review juga. Tapi tak ada satu pun yang buat betul-betul review habis. Waktu saya ragu-ragu kan. So, saya nak jadi orang yang pertama review betul-betul. Benda ni macam mana. Dahsyat kan? Baik orang. Dan kau bayangkan apa yang buat tu, bila orang tengok, orang buat kena tengok, you don't know, kan? Orang tu buat, dia pakai mata 30 tahun, dia dapat pahala free. Terus tak ada bayar pun, bukan orang bayar pun, bukan saya bayar pun. Ikhlas. Sebab orang lain semua review dia cakap ada silau. Yang betul-betul tu dia tak ada yang betul-betul review apa dia rasa. Itulah. Rasa apa? You rasa best? Rasa best. Kan? Senang kan buat tadi kan mudah. Orang sangat positif. Okey, terima kasih. Jadi ada pantang narang apa-apa ke? Tak ada pantang. Besok dia buat kereta boleh macam biasa. Lepas 6 jam mata dah geram, besok boleh buat kereta.
Tak ada pantang, lepas seminggu boleh swimming. So kalau Gosok mata pun apa, bila nak wuduk, gosok macam ni, mesti gosok bulu mata betul-betul masa wuduk ya. ni badan tak dikotak Tak ada pantang, tak ada pantang. Boleh gosok mata sebab kita tak ada flat. So memang best. Terima kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, selepas melihat pembedahan lasik mata saya, korang semua mesti nak tahu harga dia kan? Of course. Saya tahu. Saya pun dah tengok dekat Google. Korang asyik tanya, berapa Prof harga? Harga. Okey, kat sini saya nak ceritakan, saya akan lampirkan sekali resit saya. Harga dia adalah 11,900. Berapa detail dia dekat resit tu. Okey, untuk pengetahuan korang semua, dekat Prof Muhaya ni ada 2 jenis lasik, satu flap, satu lagi flapless. Yang saya pilih tu adalah flapless. Okey, kalau flap ni harga dia murah sikit, dalam RM7,300 untuk dua belah mata. Okey. Cumanya kadar kesembuhan dia adalah dalam tempoh sebulan. Apa yang kadar kesembuhan dalam sebulan ni? Maksudnya korang kena pakai ubat macam-macam jenis-jenis ubat mata, bukan makan titis kat mata selama sebulan. Okey, so bila flapless ni, tempoh untuk sembuh, kadar kesembuhan dia adalah 1 minggu sahaja. Seronok 1 minggu. Hari ini adalah hari kedua saya. Rutin dia, saya kena pakai ubat titis mata tu. Ada 4 jenis ubat, 4 jenis. Okey korang, jom tengok video macam mana nak pakai ubat tu. Bila nak pakai ubat tu? Tengoklah video ni. Apa perasaan sekarang ni? Sangat bersyukur. Okey, so saya akan kongsikan tentang cara penjagaan mata selepas pembedahan. Yang kedua tentang cara penjagaan cara pemakaian ubat lah selepas pembedahan. So ini adalah starter kit ubat-ubatan yang kita bekalkan kepada Cik Maizatul. Yang ni keempat-empat ubat ini kita bahagikan kepada 2 fungsi lah. Okey. Ubat yang pertama, satu Vigamox Maxidex adalah ubat antibiotik dan anti-inflammatory. Fungsinya adalah untuk menghalang jangkitan kuman masuk pada mata. Cara nak pakai ni kena pakai dalam masa 1 minggu sahaja. Okey. Pakai kepada dua belah mata. Just letakkan satu titis. Tunggu 5 minit, kemudian baru letak yang ni pula, satu titis. Okey. Kena pakai berapa kali? Kena pakai 4 kali sehari setiap 6 jam. Okey. Setiap 6 jam tu macam mana? Kita boleh bahagikan kepada pakailah sebelum nak solat subuh, sebelum nak solat zuhur, sebelum asar dan juga sebelum isyak. So kita akan dapat 4 kali sehari setiap 6 jam. Tetapi untuk hari ni sebab kita pun sebelum asar tu pun dah berlalu dah. So kita pakai sekali sebelum tidur nanti. Okey? Selepas isyak lah. Okey, so antara kedua ubat ni jarakkan 5 minit. Okey. Seterusnya adalah ubat pelembab mata. Yang pertama ni lah. Betul, warna merah ni. Okey, baru putih. Lepas tu ini adalah ubat pelembab mata. Ubat pelembab mata kedua-duanya kena pakai dalam tempoh 3 bulan atau lebih lagi bagus. Okey. Ubat yang ni adalah kita panggil sebagai air mata palsu. Air mata palsu ni kena pakai berapa kerap? Kena pakai pada bulan pertama, kena pakai setiap 30 minit. Untuk bulan kedua sampai nak cukupkan 3 bulan, baru kita kurangkan dos dia kepada 2 ke 3 jam. Okey. Ubat ni bentuk dia macam mana? Actually dia kecil macam ni sahaja. Okey. Just pulas, tarik, terbalikkan dan kena picit untuk masuk pada mata. Tarik sikit mata macam ni, baru picitkan satu titis. Okey. Dan boleh tutup semula. Jangan lupa boleh tutup semula. Sebab kita boleh dapat 3 kali pemakaian lah, lebih kurang macam tu. Letakkan satu titis saja, jangan lebih. Sekali buka ni kan, dia hanya bertahan selama 24 jam saja. Evennya cik buka nanti pada pukul 4.40 macam tu, 4.40 besok dia dah expired dah. Okey. Kemudian saya terangkan pula tentang ubat yang terakhir sekali, kita panggil sebagai lotion mata. Lotion mata pun kena pakai satu titis sahaja. Mula bila? Mula pada esok hari. Okey. 3 ubat ni kita pakai pada hari ini.
Tetapi ubat yang ni kita akan pakai pada esok hari. Kena pakai 5 kali sehari selepas solat. Okey. Sekali buka dia hanya bertahan selama 1 bulan sahaja. Okey. Antara pelembab mata pun kita kena jarakkan 5 minit. Dan di antara kedua jenis ubat ni, pelembab mata dengan antibiotik kena jarakkan 30 minit sehingga 1 jam. Kenapa kita kena jarakkan macam tu? Sebab ubat pelembab mata mampu mencairkan fungsi ubat ni. So itulah pentingnya kita kena jarakkan pemakaian dia. Saya nak kongsikan yang ubat ni kita pakai seminggu sahaja. Dia memang akan ada lebih. So jangan habiskan lah. Tak apa, memang dia tak akan habis pun. Sebab ubat ni memang akan ada lebih. So tak perlu habiskan lah. Cukup seminggu terus stop, letak ke tepi sahaja. Okay. Sekarang saya kongsikan tentang cara penjagaan mata selepas pembedahan. Untuk mengelakkan risiko mata kering, kita minta cik pakai ubat ni dalam tempoh 3 bulan atau lebih lagi baguslah. Okay. So saya nak ajarkan satu urutan pada mata. Kalau pandang pada eyelid kita ni kan, ambil je satu jari kita, just sapukan macam ni saja. Okey, buat urutan lembut macam tu. Apa fungsi dia? Untuk kita kurangkan kelenjar minyak kita tersumbat. So kita nak pastikan kelenjar minyak kita tak tersumbat, kita buat urutan lembut macam tu. Dan kalau puan nak pun boleh buat warm compression, which is basahkan towel, just celup dekat air suam-suam panas dan tekak pada mata untuk merehatkan mata lah. Okay. So kalau rasa sensitif dengan cahaya, boleh pakai cermin mata gelap lah kalau nak keluar. Okay. Kalau rasa silau tu semua tu boleh pakai cermin mata. Nak pakai sampai bila? Sampai cik rasa dah tak ada rasa silau pada cahaya matahari. Okay. Lepas tu hari ini prosedur yang kita buat adalah dipanggil sebagai flapless, di mana aktiviti air seperti berenang, berendam dan pakai alat solat selama 1 minggu ni kita tak galakkan sangat lah. Okay. Nombor 4, tak tertakluk kepada cik. Kemudian untuk hari ni tak boleh memandu kereta and sign dokumen. Sebab apa? Macam mana keadaan mata sekarang? Seblurry, betul tak? So memang that's why kita memang kata kena bawa satu peneman lah untuk bawa drive balik. Okey, kemudian pakailah ubat ikut arahan dan kita nak jumpa appointment seterusnya memang ada dekat dalam package lah. Yang ni kita jumpa dalam 2 bulan pertama selepas surgery. Tapi kalau saya nak ajak dalam lebih kurang hujung bulan 8 ni boleh tak? Oh, jual 8 ni. Ada apa? Ni. Tengok. So nanti kalau lepas ni yang air mata palsu tu, Okey. kalau dah habis kena datang sini balik. Tak perlu datang sini. Nak beli siap-siap pun boleh. Nak beli dekat farmasi luar pun boleh juga. Cari yang macam mana Let's Stretch ni, air mata palsu ni, cari yang tiada preservatif. Okey. Nak beli kat sini pun boleh juga lah. Sebab kita ada promotion. Kalau beli 3 kotak RM43 satu kotak. Kalau tak pun boleh beli dekat luar juga lah. Kalau nak cari. So yang ni saya kena pastikan puan pakai sebelum balik. So minta tolong encik balik. Korang, bila korang buat research pasal lasik ni, tentu korang nak tahu setelah lasik, apa pantang larang dia, apa perasaan korang, macam mana mata korang. Yes, I know. Itulah perasaan saya dulu. Macam itulah. Okey, nak ceritanya, mata saya akan nampak semua benda dengan sangat nyata, sangat clear selepas 6 jam pembedahan. Okey. Jangan sesekali pergi pembedahan tu seorang diri. Jangan. Korang tak boleh drive. No. Okey? Ingat benda tu. Korang kena ada teman. Kenapa? Sebab dekat sini, kawasan sini, dia akan kabur sikit. Tengah-tengah je sharp. Macam mana korang nak tengok side mirror ke belah situ sikit? Kan? Okey? Selepas 6 jam tu, dunia korang sangat clear. Saya bangun pagi, yang dulunya kabur, saya power 800 tau. Korang boleh bayangkan 800 power macam mana. Dulunya kabur, sekarang alhamdulillah, ya Allah, seronoknya. Saya bukan nak berbongkak ke, bukannya nak orang kata, bukannya nak bangga diri, bukannya nak riak, tak.
Bukannya nak cakap, wah aku mampu untuk buat 11,000 ni. Tak, bukan macam tu. Saya nak menyahut korang semua. Kumpul duit. Kita sedar diri kita siapa. Kumpul duit selagi boleh. Untuk buat lasik mata. Tapi, anda semua kenalah 18 tahun ke atas. Tak boleh bawah daripada tu. Tak boleh pregnant. Tak boleh sedang menyusukan anak, tak boleh buatlah. Okey? Korang nak tahu? Bila dah buat lasik, satu benda je korang kena tahu. Bebas. Tapi walau apa-apa macam mana pun sekalipun, saya bersyukur. Bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah, ya Allah. Apa sangkaan saya selama ni meleset, saya ingatkan bila dah bedah, saya akan jadi lagi kabur, saya akan jadi buta. Tak. Benda tu sangkaan saya meleset. Bila saya dah buat lasik, diri saya, mata saya lebih bagus. Korang kena positif. Always positif, always positif. Lasik ni tak sakit sikit pun. Jangan takut buat lasik. Okey? Bye. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.